Tapi dengan cara hikmah. Kita yang muda ni kadang-kadang nak tegur yang lebih senior, mencabar. Yang cakap sabar, jangan cakap tegur yang lebih senior. Nak tegur bapak mak kita pun, alamak ustaz, nanti dia kecewa. Dia pun sensitif ustaz. Dia bukan sensitif. Ni kalau bapak kita sendiri. Kalau bayangkan kalau kita jumpa orang luar yang kita tak kenal, nak tegur tu kadang-kadang fikir je. Kan? Dan bagaimana kita nak tegur ni? Masa macam mana kita nak tegur ni? Boleh tak aku tegur ni? Contohlah kan? Kita tahu benda tu salah. Tapi macam mana kita nak tegur? Ya. Jadi Hasan dan Hussein dia menggunakan dengan cara hikmah yang sampai mengakibatkan pakcik ni, orang tua ni terasa bahawasanya wuduknya tidak sah, tidak betul. Maka dia betulkan balik. Nampak tak? Jadi ada hikmah yang disebut tersebut. Tapi ingat dalam Islam, berapa dengar tak hadis ni dia kata antara sifat orang yang beriman dan dua, hormat yang tua, sayang yang muda. Nampak tak? Ni dua kait rapat tau. Dia maaf kata kita yang tua, kita jangan cakap yang kita orang tua, kau kena hormat aku, kan? Tapi kita macam mana kita sayang mereka. Dia dulu main kait rapat. In order for us untuk kita mendapatkan penghormatan, kita kena berikan kasih sayang. Barulah yang muda hormat kita. Dan yang muda pula untuk mendapatkan kasih sayang, dia perlu hormat yang tua. Dua-dua kait rapat. Nabi tak kata hormat yang tua, sayang yang muda saja, tapi dia kait rapat. Kait rapat antara satu dengan yang lain. Jadi kalau in order for us to get untuk kita mendapatkan penghormatan, kita harus menghormati. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang, kita harus memberikan kasih sayang. Sebab Nabi kata apa? Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi penting untuk kita give dulu, baru kita boleh get. Kita boleh give dulu, baru kita get. Kita nak dapat duit lebih, nak dapat rezeki yang lebih, give first, nanti akan dapat lagi. Kita nak dapatkan kasih sayang, give first, baru ini kita dapat kasih sayang. Kalau kita nak pasangan kita cakap saya sayang awak, kita akan cakap dulu saya sayang awak, barulah pasangan kita cakap saya sayang awak dulu, contohnya kan. Jadi kadang-kadang kita macam gaduh, awak dah cakap dulu, kan. Tapi sebenarnya kasih sayang ni dia tak payah saya punya pandangan dia tidak ada umur sebenarnya. Tapi kalau saya tanya ustaz-ustaz lepas ni, ustaz-ustaz lain dia kata kadang-kadang kita ni yang dalam umur ni tak nak cakap saya sayang awak. Betul ke tak? Ajar kalau contoh satu hari Pak Haji cakap I love you lah, kadang-kadang Mak Ajar termusik ke, tak makan ke apa ke. Nanti dia ngomong Pak Haji cakap I love you je, Pak Haji awak ni macam mesti ada masalah. Terus terang nak saya kan. Bila-bila ni kalau baru keluar pergi holiday dengan Ustaz Arun, awak buat apa dengan Ustaz Arun ni orang ni? Ustaz Arun tu Hadi, awak yang macam-macam dengan saya kan. Dulu nak keluar, saya kalau nak keluar dengan kawan-kawan senang tau. Tapi semenjak dah 6 tahun lepas saya jadi kadi, susah nak keluar dengan orang. Pasal isteri semua dia tak kasih. Kalau kawan-kawan nak Ustaz Arun, kita nak keluar. Dulu boleh keluar ya. Tapi sekarang sejak dia jadi kadi kan, tetap takut. Takut saya menggunakan salah menggunakan kuasa. Salah menggunakan kuasa. Kadang-kadang gurauan-gurauan kita pun dia tahan kan. Dia kata, kalau saya kata tak adalah, saya pun tak cari tu suami awak baik. Alah ustaz pun sama juga. Aku sekali kan, sama salah. Contoh, tak adalah gurau ya. Tapi ala kulihan, apa nak bilang sini lah, respect sayang. Tak rugi pun, tak rugi. Ya, tapi kadang-kadang itulah, kadang-kadang kita berikan respect, orang ni tak kasih sayang. Kita berikan kasih sayang, orang ni tak pernah respect kita. Kadang-kadang itu yang membuatkan kita rasa teruji. Anak saya ustaz, saya sayang dia ustaz. Saya bukan tak sayang dia, saya sayang sangat dengan dia. Saya siapkan pakaian dia, saya siapkan makanan dia, ya? Saya tolong dia, berikan support emosi dan sebagainya. Tapi itulah saya tak dihormati lah ustaz. Kadang-kadang geram juga ustaz. Kan kadang-kadang geram juga. Sama juga dengan anak pun cakap, ustaz saya bukan tak sayang mak saya ustaz. Saya sayang mak saya ustaz. Tapi itulah the moment saya sayang mak saya ni tak pernah tunjukkan saya selalu sentiasa hormat mak saya ustaz. Tapi mak saya tak pernah lah sayang saya contohnya kan.
Tapi pada saya, yalah, ramai kasih dari kuasa cara orang beri kasih sayang tu berbeza-beza betul tak? Lebih-lebih lagi kalau nak samakan antara orang lama dengan orang sekarang, berbeza. Ada orang lama, maaf kata cara orang didik orang lama, dia tak kasih menunjukkan sayang. Tapi zaman sekarang kasih menunjukkan sayang. Betul tak? Tak aku seorang je macam itu. Berbeza sikit, dan zaman dah berubah sikit lah. Zaman dah berubah sikit, tak ada salahnya. Tapi zaman dah berubah sikit. Itu yang menjadikan kita macam dulu tak begini Ustaz. Dulu kalau kita pukul, kalau bila pukul, saya ingatnya saya kena pukul kat sekolah, saya pun jahat juga lah, yang nauti juga, nakal-nakal. Balik rumah, jumpa bapak, arwah bapak, "Pak, kena pukul pak." Apa saya kena? Bukan pukul lagi, dia kata, "Padam dulu." Padam dulu. Kalau sekarang, balik rumah, "Pak, cikgu pukul saya pak." Habis cikgu dengan cikgu tu bila pukul. Seperti tu kan? Dah tak boleh dah contohnya. Jadi ada perbezaan sedikit lama dengan sekarang. Jadi kita kena sesuaikan lah. Kita sesuaikan dengan keadaan dan sebagainya. Okey, jadi itu antara adab-adab yang perlu kita faham. Itulah perbezaan yang kita perlu faham dalam kita memahami tentang adab dan juga akhlak, insya-Allah. Adab dan juga akhlak, insya-Allah. Baik, terus silakan buka surat 58. Para sahabat telah menetapkan keindahan adab dan akhlak mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semua. Perhatikan kata-kata seorang sahabat dan sifat mulia baginda. Artinya dari riwayat yang agak panjang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbentuk manis dan ceria, suka mempermudahkan urusan, lemah lembut dan tawaduk, tidak kasar, tidak bengis, tidak bersuara keras, mencari gaduh, tidak berlaku keji dan tidak berkata keji, tidak memalukan orang, iaitu tidak mencari aib orang atau mencela seseorang, tidak kedekut. Baginda tidak mengambil tahu hal-hal yang dianggap sia-sia. Baginda juga tidak suka menghampakan permintaan orang lain, tapi apabila tidak suka dengan permintaan itu, baginda akan menolak dengan baik. Lihatlah para pembaca sekalian, apa yang telah kita baca tadi menjadi kita insaf. Tadi menjadi kita insaf betapa jauhnya adab dan akhlak baginda berbanding dengan sifat kita setiap hari. Apa yang disebut tadi hanya sebagai pendahuluan sahaja sebelum kita masuk lebih dalam tentang sifat mulia dan adab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan firman Allah Ta'ala yang berikut ini. Artinya, dan kami tidak memutuskanmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Beginilah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Alamin yang dimaksudkan dalam Al-Quran tadi ialah setiap sesuatu selain Allah Ta'ala. Dari itu tentunya ia termasuk malaikat, jin, manusia, haiwan serta jamaah, benda yang tidak bernyawa secara zahirnya seperti batu atau kayu. Ini membawa arti bahawa Nabi adalah rahmat kepada seluruh alam, rahmat kepada orang yang beriman dan juga kepada yang bukan beriman, malahan kepada yang terbelakang dan kepada alam sekitar, rahmat kepada tanam-tanaman dan juga ekosistem, membawa rahmat juga kepada makhluk yang kita tidak boleh melihatnya seperti jin dan makhluk yang lain. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa kebaikan kepada seluruh alam. Sesungguhnya adab mulia tidak akan lahir melainkan dari seseorang yang memiliki sifat rahmat yang hebat. Bersabda Rasulullah, artinya, sesungguhnya aku adalah rahmat kepada sekalian alam yang dihadiahkan kepada makhluk. Subhanallah. Maka dari itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita agar mencontohi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, berarti sesungguhnya untuk kamu semua pada diri Rasulullah itu adalah contoh terbaik bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan hari akhirat. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa baginda adalah contoh terbaik untuk kita ikuti dan contohi.
terutama dalam hal akhlak dan budi pekerti. Ini bagi mereka yang benar-benar mengharap rahmat dan balasan kebaikan dari Allah Ta'ala di hari akhir. Baik, insya-Allah. Baik, yang telah mulakan bacaan tentang adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum kita tahu Nabi adalah uswatun hasanah. Dia mempunyai budi pekerti yang baik, yang perlu, yang boleh kita contohi. Kalau kita nak letakkan idola, kita jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Kalau kita nak jadikan sebagai seseorang yang boleh dijadikan contoh, influencer, whatever the terms yang ada sekarang ni kan, kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh yang terbaik. Nabi SAW dalam riwayat dia bukan hanya layan kepada orang yang geng-geng Nabi je, maknanya geng-geng sahabat-sahabat Nabi sahaja, tapi Nabi SAW melayan semua orang. Dalam riwayat, ketika Nabi SAW menjadikan mimbar yang baru, ya, maka mimbar yang lama nangis. Mimbar nangis. Dia nangis kerana Nabi telah menggunakan yang baru. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi tahu bahawasanya mimbarnya dah nangis, ya, kerana ada yang baru. Nabi SAW terus pujuk mimbar tu. Ya, supaya beliau tak nangis, dan dijaga bahawasanya mimbar inilah yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia memberikan orang kata tu ketenangan kepada mimbar tersebut, dan seterusnya memberikan satu kepastian yang kau akan bersama aku dalam syurga. Itu mimbar pada Allah, ya. Kita ni jangan cakap itu mimbar yang benda yang bukan ada bernyawa, tapi ada perasaan. So apa lagi kalau seseorang yang ada bernyawa dan ada perasaan, seharusnya kita harus lebih menjaganya, lebih berhati-hati dengannya. Nabi SAW pula bila dengan manusia, Nabi SAW bukan hanya layan kepada yang dewasa saja. Tahu tak kita Nabi SAW juga melayan budak-budak. Dalam riwayat, Nabi SAW pernah melayani seorang budak yang nangis kerana kematian burung. Dia jaga burungnya mati. Dia pun sedih. Nabi jumpa dengan dia. Kenapa kau nangis? Oh, burung aku dah mati. Ya, Nabi terus pujuk dia. Nabi tak layan untuk orang yang besar sahaja, budak pun Nabi layan. Malah dalam riwayat, Nabi sampai pernah apa dia punya bahasa macam kalau main lidah itu orang pengejek atau mengajuk dan sebagainya kan. Nabi pun buat itu dengan budak-budak. Nabi tu kan orang yang paling tinggi, orang yang paling dekat dengan Allah, tapi dia boleh buat macam itu. Jadi kalau ada atuk-atuk, nenek-nenek, ya, kat sini jangan malu-malu dengan bawa cucu sendiri. Dia cucu sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau keluar, duduk dalam bas, ya, nenek yang duduk, Pak Haji kacau, tujuk. Jadi tak ada masalah. Nabi pun buat itu kepada budak-budak, ya, untuk cara hiburannya kepada budak-budak. Ya, Nabi SAW dalam riwayat pernah seketika hari raya, Nabi SAW kalau kita hari raya kan untuk kita bergembira, ya. Siapa yang paling gembira kalau hari raya? Budak-budak lah. Kenapa dia gembira? Oh, boleh. Dah lama tak collect duit duit. Yang merana bapa mak dia, abang siapkan nombor duit, kan. Tapi kalau yang happy budak-budak lah, hari raya. Mak bapak pun gunakan puasa, kalau tak puasa tak hari raya. Biasa gitulah dia punya term dah, ya. Okey, paling happy budak-budak pasal dapat duit raya dan sebagainya, ya. Nabi SAW selepas solat hari raya, Nabi tak terus balik. Nabi terus jalan-jalan dekat kawasan tu. Nabi nampak ada seorang budak yang sedang sedih. Patutnya kan budak-budak kan gembira, tapi dia sedih. So Nabi tanya, kenapa kau sedih? Nabi spend time dulu dengan budak ni. Nabi tak terus balik rumah cari anak dia, cari keluarga dia. Nabi spend time dulu dengan budak ni. Hari raya bukan hari special. Kalau kita dekat Masjid Darussalam, kita kerja, lepas kerja dah settle, semua disuruh cepat-cepat balik. Kita sebagai staff Darussalam kan, semua balik. Jangan lambat pasal semua nak hari raya bersama dengan keluarga. Biasalah, faham ya. Jadi
Apa yang Nabi SAW buat? Nabi tanya, kenapa kau sedih? Wahai Rasul, bapa aku mati, bapa aku meninggal, bapa aku syahid dalam peperangan bersama engkau ya Rasul. Jadi Nabi tunjukkan apa? Nabi tunjukkan sedih. Masya Allah, Nabi tunjukkan sedih kepada dia. So Nabi nak gembirakan dia, macam Nabi gembirakan dia. Nabi tanya, nak tak aku kenalkan kau, aku bawa kau balik. Mula-mula budak ni tak kenal, yang tanya dia tu adalah Nabi SAW. Dia cuma sedih kan, orang-orang happy, budak-budak happy, tapi dia sedih. Nabi duduk dengan dia, Nabi cakap, nak tak aku bawa balik dengan keluarga kau, dengan keluarga aku bawa balik rumah. Dekat situ nanti kau akan berjumpa dengan isteri aku, iaitu Aisyah, dan kau akan bersama dengan anakku, iaitu Fatimah. Ya, maka budak ni terus tengok. Rupanya yang cakap tu adalah Nabi SAW. Ya, so apa dia cakap? Baik, aku nak. So Nabi bawa balik pada hari raya Nabi bawa balik ke rumah Nabi SAW. Nabi suruh Aisyah dengan Fatimah sikatkan rambut budak ni, perempuan ni, pakaikan dia baju raya, baju baru. Dan alhamdulillah lepas tu budak ni happy. Kawan-kawan tanya, kenapa kau happy sangat ni? Tadi kau sedih sangat, sekarang ni kau happy sangat. Cakap, aku happy sangat pasal aku ada the best mom in the world, iaitu Aisyah. Dan aku ada the best sister in the world, iaitu Fatimah. Nampak tak? Nabi SAW bersikap. Nabi SAW walaupun hidupnya serba sederhana, tapi Nabi SAW senantiasa gembirakan semua orang. Ya, jadi kalau boleh kita sama jugalah. Kita nampak dia anak yatim, contohnya dah meninggal, bapa dah meninggal atau mak dah meninggal, dan mereka ni masih kecil, nak merasakan suasana kegembiraan, gembirakan juga mereka, insya-Allah. Ya, dalam kegembiraan kita, gembirakan juga orang lain, insya-Allah. Inilah sikap Nabi SAW. Jadi kalau orang tanya saya, siapakah idola yang paling baik untuk kita ikuti? Nabi SAW. Insya-Allah next month, end of next month, kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Right? Bulan Rabiul Awal, jangan look forward for setakat maulid-maulid dan sebagainya, tapi look forward juga dengan majlis-majlis ilmu dalam suasana Rabiul Awal. Especially bawa anak-anak kita yang kecil, kenalkan mereka tentang bacaan selawat, macam mana bacaan selawat. Kalau kita sukalah, kalau kita jenis suka yang macam gitu, kita nak anak-anak kita, cucu kita macam itu, bawa mereka. Kita pula juga akan diajarkan, diingatkan tentang kepribadian Nabi SAW. Jadi bila mana the more kita dengar pasal Nabi, the more kita cinta pasal Nabi. Dan dia orang kata tak kenal maka tak cinta, ya. Jadi bila kita dah cinta, ya, jadi kita cuba ikut. Inilah Nabi SAW. Nabi bukan Nabi seorang yang baik, ya, baik kepada semua orang. Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlaku baik kepada semua orang, hatta walaupun dalam apa juga keadaan sekalipun. Nabi tahu sendiri, Nabi SAW pernah sahabat yang tak dapat, dia nak pergi perang. Dia kata, ya Rasul, aku nak ikut kau pergi perang, maksudnya pergi berjihad. Dan kita tahu jihad ni adalah benda yang baik, Tapi mak bapak aku sedih. Bapak dengan mak aku sedih. Abang-abang, kawan-kawan yang muda-muda, dan ni bila part yang bapak mak tak sedih? Atau nyawa. Contoh, masa you all masuk NS dulu, mak bapak nangis tak? Bapak boleh tak nangis tak? Mak nangis tak? Mak saya happy, Ustaz. Kalau masa happy yang dah berdua. Kalau anak kita graduate, nangis tak bapak mak? Graduate, ambil pakai baju level, masya-Allah. Laki tu nak masuk primary 1, contohnya. Kan, nak masuk primary 1. Lepas tu dah primary 1 nak masuk secondary school, nangis. Lepas secondary school nak pergi ke set 1, nangis. Lepas tu dah lepas O level, N level, nangis lagi. Nak masuk universiti, nangis. Ya, dah keluar universiti pun nangis. Dah duduk rumah pun nangis. Kenapa dah duduk rumah je? Nangis juga. Mak duduk rumah nangis. Dari rumah sekarang duduk rumah pun nangis, mak. Yalah, umur dah berapa? Ya, tak kerja-kerja, nangis juga. Stres juga. Kau ni umur dah berapa, takkan kahwin, pun stres juga kadang-kadang. Kan? Anak pun stres. Apa ni?
duduk rumah salah, duduk keluar salah, contohnya kan. Semua dia nangis. Tapi ni pergi perang. Ada happy tak? Dia pergi perang ni. Kan? Jangan jaga ni kan pergi umrah pun nangis. Orang pergi umrah nangis. Dia jaga dia baik-baik, dia baik. Lepas 11 hari jumpa lagi. Jumpa lagi. Hidup lagi. Hidup lagi. Hidup lagi contohnya kan. Memang semula jadi orang akan nangis. Tapi ni perang. Semula jadi mak bapak akan nangis. Tapi apa Nabi buat? Nabi cakap apa? Kau balik, kau gembirakan bapak dengan mak kau seperti mana kau telah menjadikan mereka sedih. Nampak? Dia nak pergi perang, dia bukan pergi mana-mana pun, nak pergi perang menegakkan agama Allah. Tapi Nabi punya contoh ialah kau balik mak, kau gembirakan bapak dengan mak kau, itu pun dah pahala yang besar. Sebab saya kata kalau ada orang yang pergi umrah pasti gembira. Dan ada orang tak dapat pergi umrah because jaga orang tua. Tapi selalu saya katakan itu adalah pahala haji awak. Kita tak dapat pergi haji, tak dapat pergi umrah pasal jaga orang tua, jaga suami, jaga isteri dan sebagainya kan. Itu pun pahala umrah, pahala haji untuk kita. So Nabi mau kasih motivasi kepada kita, you know. Bukan maknanya tak pergi umrah, tak pergi haji itu satu kerugian yang besar. Yes, kerugian yang besar, tetapi pada masa juga ada sebabnya. Kerana kita teruskan jaga sebab itu, kita pun dapat pahala seperti mana orang yang buat umrah dan buat haji, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk kita mencontohi kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kita baca selawat sikit boleh? Baca selawat sikit boleh, insya-Allah. Kita baca selawat ringan-ringan ya, sebelum kita teruskan bacaan dalam topik yang lain, insya-Allah. Kita baca ringan-ringan je selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
selawat yang ringan-ringan, baca ya, kerana adalah benda yang baik, adalah sebagai satu peringatan untuk kita bersama-sama menjadikan Nabi SAW sebagai contoh yang terbaik dalam segala aspek kehidupan kita. InsyaAllah kita sekarang ni kita akan belajar macam mana cara Nabi melayan orang kasar. Kita akan belajar macam mana cara Nabi memberikan nasihat. Ini semua insyaAllah akan kita bersama-sama membaca dan kita akan mendengarkan bagaimanakah sikap kepribadian Nabi SAW kepada orang-orang yang sedemikian, insyaAllah. Maka kita akan terus pergi ke muka surat. Ya Bapak kata Allah, kita akan terus pergi ke muka surat 64. Ya, 64, beberapa aspek. Yang pertama, adab Nabi serta sabarnya dalam melayan orang kasar. Dan insyaAllah kita akan sama-sama dengarkan. Yang silakan. Pertama, adab Nabi serta sabarnya dalam melayan orang-orang yang kasar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pernah suatu ketika aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang badui dari arah belakang dan menarik jubah baginda sekuat tenaga. Kebetulan waktu itu Rasulullah SAW mengenakan pakaian budak Najran yang kasar di bahagian lehernya. Kerana itu, mataku segera memandang ke arah leher baginda. Nampak jelas di lehernya kesan merah kerana kuatnya tarikan si badui tersebut. Hai Muhammad, perintahkanlah supaya diberikan sesuatu untukku dari harta Allah yang ada padamu, ujar si badui dengan bahasa yang kasar. Nabi SAW memusing ke arah si badui tadi, lalu tertawa dan senyum seraya meminta supaya untuk si badui itu diberikan zakat. Masya Allah, lihatlah bagaimana adab dan akhlak mulia baginda Rasulullah SAW dalam berdepan dengan orang yang jahil seperti orang badui tadi, dengan tidak dibalas kekasarannya dengan sifat kasar juga, malah dibalasnya dengan sifat kelembutan budi pekerti yang mulia. Benarlah sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dengan arti, sesungguhnya kelembutan budi pekerti akan memperindah segala sesuatu yang ditempatinya dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali memperburukkan. Maksudnya, sikap berbudi pekerti akan menambahkan kecantikan akan sesuatu perkara walaupun dalam keadaan yang sukar dan tidak disenangi. Sebagaimana contoh mulia yang diperlukan oleh baginda dalam melayan orang badui yang kasar tadi. Tapi apabila dibuang sifat budi pekerti ini, maka ianya akan memburukkan keadaan walaupun dalam keadaan ramah tamah dan disenangi orang. Contohnya seperti orang yang bersifat kasar dalam majlis keramaian dan sebagainya. Hebat sekali maksudnya ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, jadi perkara pertama, adab yang pertama adalah adab kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, orang yang melakukan kasar kepada kita. Nabi SAW dia bukan hanya membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. That's why antara saya pernah share dalam slide saya, kalau siapa-siapa masih ingat, antara sifat yang mulia ialah apabila orang itu dah buat kesalahan, kita dapat maafkan orang itu pun dah sikap yang baik, sikap besar sekali. Dan kita tahu nak maafkan orang punyalah susah kadang-kadang. Ya, kita boleh cakap yang Ustaz, I can forgive but I cannot forget, kan? Tapi dalam Islam disuruh forgive dulu. Boleh tak kita maafkan dia contohnya. Bila kita dah maafkan dia, maknanya kita dah tak lupakan, kita dah lupakan apa yang dia dah buat pada kita. Kalau kita boleh buat, itu sifat yang paling mulia kata Nabi SAW. Ya. Sifat nombor dua kata Nabi SAW ialah kadang-kadang orang ni dia tak suka beri kepada kita. Tak suka beri pada kita, tak suka tolong kita, tak suka beri hadiah kepada kita, tak suka belanja kita, contohlah ya. Tapi kita pula yang suka belanja dia, kita yang suka kasih hadiah pada dia, kita suka beri sesuatu pada dia. Itu pun adalah akhlak yang baik. Itu pun adalah adab yang akhlak yang paling tinggi sekali. Itulah sikap Nabi SAW. Ya. Jadi kalau contoh ada orang ni, dia kalau birthday dia, contohlah ya, kalau birthday
dia nak seorang baikkan aja. Tapi bila birthday kita, tak ada orang ingat. Contohnya, tak ada orang ingat. Contohnya, kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Jadi apa poin yang kita nak katakan di sini ialah, kalau kita dapat meneruskan sikap yang baik tersebut, maka itulah sifat yang baik. Kadang-kadang contohnya kita buat majlis, kita jemput dia, selalu gitu kan. Saya jemput dia Ustaz. Tapi bila dia buat majlis Ustaz, dia tak bilang saya pun Ustaz. Jemput pun tak, contohnya kan. Tapi the next event, bagaimana sikap kita? Kita nak jemput dia lagi tak? Kalau kita jemput lagi, kata Nabi SAW, itulah sifat yang baik. Yang maknanya, dia tak balas keburukan, kekurangan dengan kekurangan. Dia balas kekurangan dengan kelebihan. Orang ni suka belanja kita dia asyik belanja dia. Okay, hari ni saya belanja dia, besok saya ingat dia belanja kita, rupanya bayar sendiri. Contohnya bayar sendiri. The next time kita dapat makan dengan dia, kita belanja dia tak? Kan? The next time kita dapat belanja tak? Kalau kita belanja juga, itulah sifat yang baik kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW punya sikap, Nabi suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita dah tahu cerita bahawasanya Nabi SAW apabila datang daripada Madinah, patah balik pergi ke Mekah, dia nak kontrol balik Mekah, ya. Nabi boleh je balas dendam kepada semua orang yang membunuh orang Islam, yang mengambil harta orang Islam, yang bunuh pakcik Nabi. Boleh je balas. Tapi Nabi SAW membalas dengan kemaafan. Allah maafkan korang, ya. Antara, kita tahu kan siapa yang bunuh pakcik Nabi? Hamzah. Tahu tak? Siapa yang bunuh pakcik Nabi? Hamzah. Nama dia Wahsy. Wahsy ni, dia dulu hamba. Jadi orang-orang Quraisy kata, aku akan bebaskan kau kalau kau bunuh Hamzah. Jadi waktu dalam peperangan Uhud, dia punya target ni is only Hamzah. Pasal dia nak bebas. Dia nak bebas daripada hamba. Right? So betul-betul dia dapat bunuh Hamzah. Dia dapat korek dada Hamzah. Ya. Korek dada Hamzah. Itu pakcik Nabi tu, pakcik yang seorang yang paling support Nabi SAW. Tapi pada akhirnya Nabi jumpa dengan dia, Nabi cakap Nabi tak boleh lupakan apa yang kau buat. Tapi Nabi dah maafkan. Dan malah sikap Nabi SAW itu menjadikan Wahsy seorang warrior. Wahsy terus masuk Islam kerana sifat kepribadian Nabi SAW. So saya kadang-kadang ada orang dia dapat sesuatu melalui sikap kita. Kita kadang-kadang tak cakap banyak tau, tapi cara kita dah sesuai dengan kita. Oh, saya suka dengan dia, cara dia Ustaz. Jadi saya pun mula belajar Islam, saya mula belajar solat. That's why Nabi punya teguran Allah kepada Nabi SAW, bila nak ajar orang kepada kebaikan, Allah dah kata kepada Nabi tau, jangan berkasar. Allah dah beritahu Nabi jangan berkasar. Kau kasar, orang takkan dengar cakap kau. Kau cakaplah pasal syurga, kau cakaplah pasal neraka, tapi kau kasar dengan orang tu, orang takkan dengar. Walaupun benda tu baik, walaupun benda tu betul, tapi orang tak masuk because of cara kita. Allah dah ingat pada Nabi, ikut cara yang baik. Jadi Nabi SAW, dia bukan hanya melalui percakapan, tapi melalui tingkah laku Nabi SAW. Ya, so Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya pernah bersinggah beberapa minggu lepas. Kita kat masjid ni kadang-kadang kita jumpa dengan pelbagai orang. Kadang-kadang semua orang betul, tapi perangannya tak betul. Faham? Perangannya tak betul kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kita cakap A, dia ikut B. Ini memanglah. Saya baru-baru ada kawan meraihkan long service award. Dia kata, apa rahsia kat kerja masjid 20 tahun? Dia kata, Ustaz, ikhlas and sabar. Pasal jumpa dengan orang ni kena sabar. Saya ni banyak sabar ni, sebenarnya. Macam masalah kan? Tak ada. Maknanya kita kena sabar lah. Kena sabar lah kan? Kena sabar. Jadi pernah sekali tu, bila saya nak wuduk, ada jemaah ni dia kata tiba-tiba, kiamat dah datang tau, kiamat. Pula aku nak ambil wuduk, kiamat dah datang pula. Macam aku kan. So, ambil wuduk. Bila ambil wuduk, sembahyang, dia pula Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni apa pula jemaah ni?
So lagi lepas tu dia lepas yang imam tu Ustaz Hayat lah. Jadi bila Ustaz Hayat jadi imam, lepas habis tu nak kasi tazkirah. Dia kata jangan kau kasi tazkirah. Dia ni mesti pekik kat kau ni semua. Lepas tu dia pekik kat dalam masjid. Lepas tu dia semayang. Tapi dalam semayang dia pekik lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia saya kata ni apa? Betul-betul kiamat dah datang. So lepas habis solat, lepas habis solat, dia juga dia keluar. Dia bawa dia keluar lah, pasal dia macam meditating, ganggu orang lain dan sebagainya kan. Jadi bila dia suruh dia keluar, dia marah. Dia pekik suara. Then there's one time yang masa tu saya masih ingat lagi, saya kongkan dia lah. Dah lah orang keluar dah lah. Orang nak sembahyang, orang nak keluar. Dia pekik depan saya di muka. Betul-betul agak-agak apa perasaan saya masa tu? Ustaz ada perasaan tak? Ustaz memang tak ada perasaan. Ustaz kena banyak sabar. Dia dapat sabar ya Ustaz. Dia pekik betul-betul ke depan Ustaz. Orang dah solat, dia betul-betul pekik depan saya. Kau siapa? Aku pun nak doa, aku pun nak sembahyang. Yelah, tapi duduk dah diam. Saya cakap baik-baik dia. Duduk dah diam. Dah kena pekik. Saya nak pekik. Dia betul pekik depan muka saya. Dalam hati saya, kalau aku ni jemaah bingung ni. Ni jemaah tengok ni jemaah bingung ni. Kalau ikut perangai lama, memang aku dah suka je. Aku dah kan? Saya tengok orang dia, saya kata Masya Allah. Habis dapat habis, dah polis pun datang. Saya kata pada polis lah, ni dah ganggu orang. Kemudian sebelum polis tu dia dah balik lah. Jadi ada jemaah dekat saya, ada Ustaz dekat, Ustaz boleh sabar kan? Ustaz memang sabar. Tapi tahu tak, di sebalik depan tu pasti nak tanam manusia mesti ada trigger dia. Kan? Jangan cakap ni manusia biasa lah. Kan? Dia manusia biasa. Bila orang pekik tau. Dia bukan cakap kasar tau. Dia pekik and kasar. Dia like a package. Dua-dua. Pekik and kasar. Dia boleh tengok seorang dia pekik lagi kan. Tapi saya diam je lah pasal lepas solat kan. Kita baru habis semayang kan. Jadi dah habis solat, dah habis. Kalau saya tanya, saya kata saya fikir balik, masa tu is our mentality. Kalau mentality kita masa tersebut marah dengan orang ni, pasti kita akan trigger. Saya tak kata saya sempurna. Saya pernah juga naikkan suara certain time dan jemaah pun tegur, Ustaz saya naikkan suara pasal masa tu mungkin kita tak dapat kontrol emosi kita. Jadi tak nak kita cakap sesuatu, orang ingat marah. Sedangkan kita rasa tak marah, tapi orang nampak macam marah. Because kita ada affected kita punya emosi. Jadi ulama Imam Ghazali rahimahullah ajar kepada kita nak sabar ni ada dua benda kita kena buat. Satu ialah fikir buruknya orang yang marah. Bila orang marah, handsome tak? Ada tak bila isteri marah, abang cakap, you makin lawa lah bila marah. Ada tak abang? Kalau kakak marah kan, marah, aku jangan marah ni. You nampak sayang you lebih lah bila you marah, macam lah. Makin dia marah saya rasa. Awak jangan buat saya marah, saya tengah marah ni. Kalau tambahkan saya ingin marah, contohnya kan. Atau kakak bila abang marah, kakak cakap tak? You nampak cute lah bila you marah. Bila orang betul-betul marah, pasti buruk. Right? First. Nombor dua, fikirkan tentang akibat marah, tentang kebaikan orang yang sabar. Itu kata yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Untuk dapatkan ni dua, babang akak perempuan dalam hati Allah, dua ni we need to remind each other. We still need to have that constant reminder. Kita senantiasa harus diingatkan tentang kelebihan orang yang bersabar dan kelebihan orang yang sedang marah. Ya, tapi umumnya kalau kita punya emosi memang tak boleh kontrol masa tu, orang naikkan suara, pasti kita akan marah. Kita pun akan ikut sama-sama marah. Yang pasti, confirm. Ya, confirm. Tak kira siapa pun, ustaz ke apa ke, tetap akan marah. Ya, kadang-kadang kita dekat Mekah pun kita boleh marah, betul tak? Kadang-kadang adab kita dengan cara, tadi kita dah baca adab kan, adab kita dengan akhlak kita, cara kita berbeza pun boleh datang marah. Saya baru saya sekolah Mesir dulu, saya tengok kat Singapura ni, tadi saya kata pasal buku kan. Buku kan saya kata disuruh jaga macam ni kan, jaga pegang betul-betul. Bila saya belajar kat Mesir,
kita belajar, lepas tu nak start exam, buku campak dekat 3 buku bawah. Buku campak, kita tahu bawah baik-baik, campak bawah. Saya kata, apa ni adat ni? Terkejut lah, terkejut. Ya, kita disuruh kalau jalan, duduk sampai dia kan. Tapi dia dekat atas lecture punya meja, kalau lecture hall kan. Atas meja tu orang Arab jalan kat atas meja. Quran kat atas meja pun diorang follower. Kita kata, Masya Allah, ni lain ni adat ni. Lain ni adab ni kan. Kerana marah dia, aku tak bangun ni sekarang. Kan, aku dekat kat Singapura. Aku dekat negara Arab. Diorang ada cara diorang sendiri, diorang ada fahaman diorang sendiri kan. Diorang ada diorang punya adat yang tersendiri. Jadi kita pun nak kena betul lah. Jangan kita terbawa dengan perasaan kita ya. Jadi Bapak kaitan rahmati Allah, itulah yang diajarkan oleh ulama. Saya nak share sedikit. Tahu tak macam nak kontrol marah? Saya nak share sedikit. Ulama Syafi'i, Imam An-Nawawi mengatakan daripada kitab Al-Wafi. Ni yang siapa yang suka panas baran, siapa-siapa yang sikit nak trigger, nak marah-marah kan. Ni jagalah ni Imam Nawawi katakan. Pertama, fikirkan tentang keburukan sifat marah dan mulanya sifat pemaaf. Fikir dulu. Tapi untuk kita berfikir, pertama, ambil wudu. Okay, ambil wudu. Tapi jangan salah faham. Ada orang kata, Ustaz, renjiskan air kat dia Ustaz. Pasti dia okey Ustaz. Awak renjis, orang tu tengah marah, awak ambil air, awak campur kat dia. Agak-agak makin marah tak? Makin marah orang tu kan. Orang tu yang nak kena ambil air, bukan kita ambil air campur kat dia. Ustaz, kita baca je Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah. Boleh pula sebab baca tak? Contoh kan? So, ambil dulu. Kalau rasa dia tengah marah, tak boleh kawal, cara ulama' ajar pada kita, ni Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Wafi, ambil wudu. Kalau rasanya ambil wudu tu pun tak boleh trigger, paling-paling pun ambil air letak kat muka sendiri. Ambil air, letak kat muka sendiri. Tak payah tanya air apa, air, yang penting air. Jangan Coke Zero pula, tiba-tiba Coke Zero kat muka. Habis semua, manis semua muka. Kan? Air, apa-apa air, letak. Pasal air tu dapat meredakan kemarahan api. Kita sedang tengah membara, contohnya kan. Kalau air pun tak works, pergilah mandi terus. Yang pertama. Yang seterusnya, banyakkan istighfar dan banyakkanlah berdoa. Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, zikir ni perlu ke dengan pakai tasbih? Zikir ni perlu ke pakai yang sekarang ada tu kan? Yang ada yang, tapi tu bagus sikit dia tak kacau orang Yang lagu ni yang tek. Dalam hati macam kosong orang nak zikir. Tapi yang masih jual. So nak pakai tak masalah ya. So banyak istighfar. Dia tanya saya, perlu tak? Saya kata tak perlu. Tapi kalaulah benda itu boleh remind you untuk beristighfar, untuk kontrol, why not? Kan? Kadang-kadang kita pakai benda tu, naik MRT, tengok benda yang bukan, astagfirullah. Kadang-kadang benda tu macam a magnet. Kadang-kadang di saat kita lupa, di saat kita leka, di saat kita tengah marah, ada benda tu ibarat macam magnet. Tahu tak? Ibarat magnet lah, ada macam iman kita. Astagfirullah, aku yang tengah buat ni, istighfar. So tak wajib ada zikir, tak wajib ada digital, tak wajib ada tasbih, tapi balik kepada diri kita. Macam mana kita nak kontrol. Jadi ada orang, ulama cakap, kalau kau tengah marah, kontrol, banyakkan istighfar dan banyakkanlah berdoa. Itu yang nombor 3. Lepas tu, menukar kedudukan posisi. Change your position. Saya tengah marah, abang musim. Tengah marah abang musim. Kan? Untuk saya kontrolkan saya punya kemarahan, saya jangan tengok abang musim. Jadi kalau kakak tengah marah dengan abang, takut marah, tengok timbuk. Awak ni. Contohnya, kan? Itu nak cara nak kontrol marah. Tukar posisi. Jangan tengok orang tu. Ataupun tukar posisi. Kita diri, duduk. Okay, duduk. Kalau duduk pun marah, duduk kursi pun marah, duduk bersila. Kalau duduk bersila pun tengah marah, baring. Telantang. Apa cara sebagainya lah kan? Baring. Ya. Apalah, tukar posisi. Dengan cara posisi tu maknanya kita tengah keluar daripada keadaan tersebut ya. Okey. Nombor 5,
elakkan diri daripada melihat orang yang dimarah tadi saya kata, ya. Jadi ini adalah nasihat daripada Imam An-Nawawi kepada kita semua bagi sesiapa yang nak mengawal kemarahan. It's not easy, ya. Orang yang suka marah, kadang-kadang orang tu marah memang jenis yang bangsa apa ada depan mata dia akan campak. Kan? Dia tali pinggang, dia ambil tali pinggang. Dia ada rotan, dia ambil rotan. Kadang-kadang TV pun dia buang. TV pun dia buang. Lagi TV sekarang ringan, TV pun dia buang. Kalau tu TV besar pun dia boleh angkat, TV yang besar tu. Itu ada belakang ada box besar kan. Tu dia boleh angkat. Sekarang ni TV fat lagi dia boleh angkat. Sampai dia kan. Wallahualam, ya. Tapi ada orang macam gitu pasal dia tengah marah pasal kan. So bila dah marah tu tiba-tiba ada energy. Kan untuk buat sesuatu tersebut, ya. Dia jaga insya-Allah, ya. Okey, seterusnya sebagai penutup insya-Allah saya juga nak share tentang memilih sahabat. Dia dalam memilih sahabat. Kerana sahabat ni juga dapat bantu kita punya adab. Kita berkawan dengan orang yang kasar, tak nak kita pun jadi kasar. Betul tak? Kawan, dia tak gaduh dengan orang tu, tapi oleh kerana kawan dah kasar, kita cakap macam, aku pun nak kena sama-sama lah. Takkan dia seorang, aku pun nak kena kasar dengan dia. Macam tu dia. So tak nak reaction kita pun akan ikut kepada orang yang kita dapat. So Imam Ghazali rahimahullah ada berkata, yang Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu mengikut cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Siapa kawan-kawan kita? Siapa yang kita nak gaul? Siapa yang kita nak campur ni? Kata Imam Ghazali, bukan kata saya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pertama, ciri yang baik ialah sahabat yang suka menuntut ilmu. Sama-sama cari ilmu. Ya, kadang-kadang kita jumpa kawan kita ni pun dekat majlis ilmu. Kan dulu tak kenal, dulu datang seorang. Sekarang dah tiga, dah berempat. Contoh, kerana apa dah ada kawan di majlis ilmu. Tak kira majlis-majlis apa pun kan. Dan fokus dekat akhirat juga. Dia tak fokus dekat dunia je, tak amat kat dunia. Dia juga fokus pada akhirat. Kadang-kadang dalam tak kala kita lupa, penat dengan kerja, dengan keluarga, nanti dia ingatkan kita, jom kita pergi masjid lah, jomlah kita beramal sekejap, jomlah. Ajak kepada benda kebaikan. Itulah sahabat yang baik, ya. Yang susah dan senang sama-sama, yang boleh tegur. Kalau kita buat salah dia boleh tegur kita, ya. Dan yang benar dan yang jujur, ya. Ini adalah sifat-sifat yang baik, ya. Kalau tak dapat juga Ustaz, saya pergi mana-mana pun susah dapat sahabat-sahabat yang baik Ustaz. Uzlah. Tahu uzlah? Uzlah maknanya menyendiri. Take 5 dulu, ya. Ya, dekatkan diri pada Allah dulu, doa pada Allah, ya Allah temukan aku dengan kawan-kawan yang baik ya Allah. Saya pernah cakap kawan tersebut bukan hanya orang luar. Kadang-kadang kawan tersebut juga adalah keluarga kita sendiri, suami kita sendiri, isteri kita sendiri, anak-anak kita sendiri, mak bapak kita sendiri. Dia bukan hanya bapa dengan mak, tapi dia adalah sahabat kita juga. Ya, yang remind each other and push each other untuk melakukan kebaikan. Itulah sahabat yang baik. So, mudah-mudahan Allah temukan kita dengan sahabat-sahabat yang baik insya-Allah. Ya, sahabat-sahabat yang baik, seseorang teman yang bukan hanya menghibur di dunia saja, tapi yang dapat mengingatkan kita tentang akhirat. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Baik, kita nanti di sini insya-Allah. Minggu depan kita akan masuk dalam bab nasihat pula. Ya, dalam bab nasihat pula insya-Allah. Cara-cara nasihat dan adab-adab yang lain insya-Allah kita akan kongsikan pada minggu depan insya-Allah. Baik, abang akak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa sebelum tutup beberapa perkara ada permintaan dan sebagainya, tapi sebelum itu saya inginkan saya untuk kongsi bahawasanya seperti mana maklum Masjid Darussalam sedang berusaha untuk mencari dana. Jadi kalau bagi sesiapa yang nak terus memberikan sumbangan silakan. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah dapat lebih kurang 5 juta. Ya, tapi kita perlukan lagi 10 juta. Ya, lagi 10 juta untuk mencari dana insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan saham akhirat yang sedikit ni Allah SWT menjadikannya sebagai asbab. Kalau kita lihat hadis ni, siapa yang membina masjid yang dengannya dia menginginkan redha Allah, maka Allah bina untuk kita rumah dalam syurga insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kalau kita bagi batu
ya, sumbangan batu contohnya kita dapatlah batu dekat syurga, tapi kalau kita dapat lebih kasih, alhamdulillah Allah akan bagi kepada kita ganjaran yang sebaiknya insya-Allah. Pada masa pun juga bagi sesiapa yang nak dapatkan tabung di rumah untuk diletakkan di rumah, kami ada sediakan dekat luar, boleh ambil, tapi kita perlukan details IC dan sebagainya. Boleh letak dekat rumah sahaja, jadi awak tak payahlah transfer ke PayNow ke dan sebagainya. Setiap hari kalau ada kelebihan, masukkan dalam tabung dan sebagainya. Tapi lepas 4 bulan nanti kasih balik masjid. Lepas 4 bulan kasih balik masjid, tukar tabung yang baru, insya-Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah kalau saya ingat dan izinkan Allah, minggu depan saya akan baca doa-doa makfurat. Saya rasa dah lama tak baca doa-doa makfurat, zikir-zikir makfurat. So, siapa yang dah ada buku tu, tolong bawa. Kalau masih ada, ingat lagi tak? Ayat-ayat cinta dengan apa lagi tu buku lah. Boleh bawa insya-Allah. Pasal buku saya kita akan baca sama-sama. Tapi siapa-siapa yang nak dapatkan sambil menderma ada di luar dengan harga $5 insya-Allah. Dan ni boleh dapatkan kat luar lah insya-Allah. Baik. Seterusnya, seperti mana maklum, saya selalu kongsi pada MBL dulu, kelas MBL dulu sebelum kita post sesuatu. InsyaAllah 8 Oktober kita akan ada majlis ceramah di Masjid Sultan, insyaAllah ya, di Masjid Sultan untuk sambil menambahkan dana bagi projek peningkatan masjid ini insyaAllah. Jadi saya nak galakkan abang-abang dan kakak bolehlah bersama-sama kita dalam majlis tersebut di Masjid Sultan insya-Allah. Tapi ada bayaran tu satu kursi dengan harga $30 sahaja. Ini seperti saya kata, dia adalah duit untuk diberikan derma atas nama projek peningkatan insya-Allah ya. Jadi apakah majlis yang mengadakan insya-Allah, kita ada beberapa asatiza, Ustaz Zahil Zakaria, Ustaz Nizi, Ustaz Syamim will be together dengan saya, and ada Ustaz Ismail Hashim, Ustaz Syarafuddin. Ustaz Syarafuddin yang korek yang pemenang korek Singapura, yang akan wakil Singapura pada untuk tilawah akan datang ni insya-Allah ya. Kita ada beberapa asatiza yang ada 8 Oktober di Masjid Sultan, tapi kita hanya ada tempat untuk 350 sahaja. Jadi kalau apa-apa saya kasih awak dulu saya dapat privilege dulu kita baru nak post minggu besok. Tapi you all kalau siapa yang berminat sambil dengar ceramah, sambil dengar masjid insya-Allah ya, bolehlah register terus bayaran online insya-Allah ya, di link ini, di link yang kat bawah ni, tiny.com/ceramah-ptm. Ataupun bagi siapa yang tak faham buat ni online benda ni semua, lepas ni jumpa Kak Mida kat luar, boleh register, kasih nama, telefon nombor dan terus pembayaran insya-Allah ya. So tak ada tiket tapi dia balik kepada receipt. Jadi bagi siapa-siapa yang nak, silakan. Ataupun bagi siapa yang ada kelebihan nak sponsor untuk orang-orang tertentu, untuk keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan untuk datang ke majlis ni, silakan. Pasal setiap tu adalah untuk derma masjid juga insya-Allah. Jadi kita derma, kita pun dapat kasih orang peluang untuk pergi majlis ilmu insya-Allah. Silakan bagi siapa yang nak register, yang nak datang, boleh start register sekarang. Tempat hanya untuk 350 orang sahaja. Kita tukar tempat di Masjid Sultan insya-Allah. Lepas pergi Masjid Sultan, boleh sambung pergi shopping, pergi makan dan sewaktu dengannya ya. Tapi ini semua tak termasuk dalam package $30 ya. Jangan ingat kita betul bayar $30 semua nak. Semua nak Lepas habis majlis nak jalan ke Arab Street ke mana-mana ke, jalan dah ya, bukan jalan dah, jalan lah ya. Jalan lah ya, maknanya boleh pergi mana-mana sambil kita derma, sambil kita ikut majlis, kita juga dapat mengeratkan silaturahim dengan kegiatan yang baik insya-Allah. Baik, sebelum kita tutup juga insya-Allah di sini permintaan untuk kita bacakan doa pertama untuk almarhum Syahul Hamid bin Sharif ya, suami kepada salah seorang jemaah kita insya-Allah yang meninggal pada 16 hari bulan 8. 16 hari bulan 8 maknanya beberapa hari lepas ya, 2 hari lepas ya. 4 hari lepas. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT ampunkan segala dosa-dosanya, tempatkan dia bersama orang-orang yang soleh dan beriman insya-Allah. Allah jadikan kuburnya antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa selamat kepada Puan Juliah binti Ishaq
yang akan bertolak ke Taiwan insya-Allah, dan juga kepada Siti Hawa Uthman, Nur Istiqlal Ghazali, Luqman Hakim Khairuddin, dan juga Muhammad Daniel Nur Hazman yang menyambut hari lahir hari lahirnya insya-Allah. Mudah-mudahan bagi siapa yang minta doa selamat, Allah berikan keselamatan, Allah berikan perlindungan, Allah memberikan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Yang menyambut hari lahir, mudah-mudahan Allah berkati umurnya, memberikan kesihatan dan kekuatan. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diberikan kekuatan dalam meneruskan perjuangan kita di dunia ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik insya-Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ala diniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita zikir sedikit sebelum kita baca doa penutup insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi serta redha
astaghfirullah minal khataya. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon ampunanmu. Kabulkanlah doa kami, mudahkanlah jalan kami, mudahkanlah jalan kami. Allah astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami meminta ya Allah, hanya kepadamu tempat kami bermohon ya Allah, hanya kepadamu tempat kami berserah ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar, Engkau lah yang maha pengasih, Engkau lah yang maha penyayang ya Allah. Di rumahmu Masjid Darussalam ini ya Allah, kami menadah tangan, kami mohon rahmatmu ya Allah, kami mohon kasih sayangmu ya Allah, kami mohon keberkatanmu ya Allah. Berkatilah setiap apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berkatilah kesihatan kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah pasangan kami ya Allah. Ya Allah, berkatilah segala apa nikmat sahaja yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah nikmat-nikmat ini sebagai perkara untuk menambahkan kesyukuran kami kepadamu ya Allah. Jangan lekakan kami dengan segala nikmat-nikmat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah dalam usaha kami untuk menjadi hamba yang senantiasa ingat kepadamu ya Allah, dalam usaha kami untuk menjadi hamba yang senantiasa syukur kepadamu ya Allah, dalam usaha kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan yang salihah ya Allah. Kami mengaku kami adalah hamba-hamba-Mu yang banyak melakukan kesalahan, yang banyak melakukan kesilapan, yang senantiasa leka dan lupa terhadap apa yang sepatutnya kami lakukan ya Allah. Namun kami yakin akan pengampunan-Mu ya Allah, kami yakin akan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa sahabat-sahabat kami dan juga keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah juga dosa ibu ayah kami ya Allah. Rahmatilah mereka, sayangilah mereka ya Allah, seperti mana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, anda ibu ayah kami yang masih ada, panjangkanlah umur mereka, berikanlah kepada mereka kesihatan dan kekuatan ya Allah. Anda ibu ayah kami yang telah meninggal dunia, ampunkanlah dosa-dosa mereka, tempatkanlah mereka bersama orang yang saleh dan yang salihah. Jadikanlah kubur mereka antara taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Jadikanlah kami, keturunan kami, anak-anak kami, pasangan kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang senantiasa mendirikan solat ya Allah, orang-orang yang senantiasa melihat, suka melihat kepada kebaikan, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, berikanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu agar kami senantiasa berada dalam perjalanan ini ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dalam kami menempuh segala perjalanan hidup kami ya Allah. Ada di antara kami keluarga kami yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan ya Allah. Ada di antara kami keluarga kami yang sedang dalam keadaan sempit, berikanlah kelapangan ya Allah. Ada di antara kami keluarga kami yang sedang ada masalah, berikanlah bantuan-Mu ya Allah. Ada di antara kami keluarga kami yang sedang ditimpa ujian, berikanlah kesabaran dan jalan keluar ya Allah. Mudahkanlah perjalanan kami di dunia ini ya Allah. Mudahkanlah perjalanan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah,
Kau jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa syukur ya Allah, orang-orang yang senantiasa sabar menghadapi setiap apa juga keadaan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkatilah rezeki kawan-kawan yang memberikan rezeki kepada kami ya Allah, yang berkongsi rezeki kepada kami ya Allah. Berkatilah rezeki mereka dan rezeki kami ya Allah. Berikanlah rezeki yang lebih baik di sisimu ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang maha memberi, Engkau lah yang maha kaya, dan Engkau lah yang maha bijaksana ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih abang-abang, kakak yang dirahmati Allah. Saya minta maaf, kami minta maaf jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah minggu depan kita ada kelas ya. Minggu depan kita ada kelas, dan insyaAllah jumpa pada minggu depan jam yang sama insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.